Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Akramakumullah, Allah yukrimukum. InsyaAllah pada hari ini kita bertemu lagi. Live kita yang saya kira mungkin yang terakhir kot, sebab besok ada lagi terakhir untuk kita menjalani ibadah puasa pada tahun ini. Mungkin. InsyaAllah mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dapat kita menambahkan amal bakti kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menabur bukti dan amal untuk umat, insyaAllah. Jadi sebelum daripada kita meneruskan apa juga perbincangan pada hari ini, perkongsian apa yang kita rasa nak berkongsi. Jadi insyaAllah saya suka juga menjelaskan sedikit. Ada soalan yang tertangguh pada 2 hari yang lepas, semalam ke 2 hari lepas, iaitu berkenaan tentang seorang yang bersembahyang kemudian bersin. Sembahyang bersin, jadi bagaimana kedudukan Fatihah yang sedang dibacanya? Maka kalau menurut nas daripada kitab Fathul Mu'in dan I'anatul Talibin, boleh dibuat semakan di sana, juzuk yang pertama. Jadi seseorang yang bersin ketika bersembahyang, iaitu ketika sedang membaca surat Al-Fatihah, maka walaupun sedang membaca surat Al-Fatihah, sebenarnya disunatkan bagi seorang yang sedang bersembahyang itu, yang bersin itu, disunatkan bagi dia untuk mengucap Alhamdulillah. Okey. Dan tidak membatalkan sembahyangnya, insyaAllah tak batal. Cuma masalahnya, soalannya, adakah perlu beliau mengulangi bacaan? Perlu diulangi. Boleh buat semakan dalam I'anatul Talibin, di situ dinyatakan perlu diulangi. Kalau bersin kemudian mengucap Alhamdulillah, perlu diulangi. Kemudian bagi orang yang mendengar, mungkin makmum yang lain, sembahyang itu sembahyang berjemaah, dan makmum yang lain pun mendengar orang yang bersin itu, maka mereka pun dikatakan melakukan tashmid lah, mengatakan Yarhamkallah. Maka makmum yang mengucap Yarhamkallah begitu, sembahyang makmum yang berkata begitu batal sembahyang dia. Dia tidak boleh melafazkan khitab begitu, Yarhamka atau khitab. Jadi dianjurkan di dalam kitab-kitab fiqh, dalam syarah, dalam Bajuri ke Hasyiah Bajuri, I'anatul Talibin ke mana-mana lah, dalam syarah bagi Safinatul Najah ke, ni disuruh kalau nak bertashmid pun hendaklah jangan dilakukan secara khitab situ kan. Maka hendaklah dia mengucap Yarhamullah. Jadi kalau kata Yarhamullah, tak batal sembahyang. Tapi kan maksudnya tadi kalau sedang, begitu juga kalau sedang membaca surat Al-Fatihah, kena ulang balik tu. Kena ulang. Itu soalan yang tertangguh. Jadi ustaz yang bertanya semalam, boleh tengok boleh lah. Ada masalah tu dicatat di dalam I'anatul Talibin. Saya baca lah kan, nasnya senang. Okey. Makan masa lah. Nak cari satu. Okey. Carilah tuan. Sekitar muka surat 220, 221 dulu. Awal sikit. Juzuk pertama. I'anatul Talibin. Boleh buat saya makan sana. Baik, Muhammad Saqif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Saqif. Muhammad Ikramullah. Karamallahu lak. Izul Akmal. Apa khabar Izul? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Izzul. Saya nak tanya soal solat Jumaat 12 orang. Oh, tak habis lagi isu sembahyang Jumaat ni. Tapi adakah syaratnya juga mesti mustatin bagi 12 orang tersebut? Memang itu kalau ikut Syafi'i, mazhab kita, mustatin tu itu tak ada perubahan. Syaratnya mesti. Cuma bilangan-bilangan itu yang kurang daripada 40 adalah khilaf muktamad, menyalahi yang muktamad, yang sepatutnya yang difatwakan, yang dipegang, yang diamal, yang difatwakan oleh para mufti. Mazhab kita Syafi'i lah 41, 40, 41. Kurang daripada itu tidak muktamad. Cumanya oleh kerana ada masalah-masalah darurah seperti itu, maka kita fahamlah, maka mufti kita bertindak sedemikian dengan diiktimadkan atau diiftakkan kaul yang marjuh, yang enggak marjuh tu. Tapi kalau keadaan biasa normal, wajib dipegang atau difatwakan dengan kaul yang mu'tamad. Cumanya masalah mustatin tidak ada perubahan. Mustatin syarat-syarat istitan itu tidak ada perubahan. Walau daripada sudut kaul yang mana sekalipun di sisi Syafi'iyah. Itu yang saya tahulah, yang saya faham. Izzul, boleh kita sama-sama semak nanti. Muhammad Ikramullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Muhammad. Saya nak tanya, jika kita salat, perbuatan kita mendahului perbuatan imam. Contoh, imam baru nak rukuk, kita sudah rukuk dahulu. Adakah batal solat kita? Terima kasih. Kalau sekadar satu rukun fi'li tidak membatalkan sembahyang. Cumanya jika buat dengan sengaja, hukumnya haram. Mendahului imam satu rukun fi'li, seperti imam tak rukuk lagi, makmum turun rukuk. Okey. Kalau dengan sengaja, tidak dengan sebab jahil dia dan tak sengaja. Maksud dengan makna dengan sengaja dan tidak dengan sebab jahil, maka haramlah hukum dia. Boleh ya, Muhammad Ikramullah. Sebaliknya kalau melangkaui sampai kepada 2 rukun, boleh. Itu maka boleh menyebabkan batal sembahyang. Terima kasih Izzul Akmal. Terima kasih kembali, insya-Allah sama-sama. Baik, sementara kita menunggu apa juga menghabiskan sedikit ruang masa yang sesingkat ini. Jadi kita ada peluang lagi untuk berpuasa pada besok, hanya sehari lagi. Mungkinlah besok sehari lagi kan. Dan malam ini adalah malam tarawih yang terakhir. Jadi dengan rasa sayu, rasa sedih, rasa pilu hati, kita terpaksa meninggalkan Ramadan, atau Ramadan meninggalkan kita, tak tahulah tu kan. Tahun ini itu dengan penuh suasana yang pilu, sebab memang perubahan berlaku mendadak begini, bukan terkurung di rumah di tempat kita masing-masing yang tidak bebas untuk keluar masuk, pergerakan-pergerakan yang terhad. Jadi kita bersyukur juga, niatkanlah pada setiap pergerakan kita tu sebagai zikrullah, kita belajar sebagai zikrullah, penuhi dengan selawat, penuhi dengan ibadat, insya-Allah. Jadi besok hari terakhir, dan selepas itu lusanya kita insya-Allah akan melaksanakan ibadah bersemayang sunat Aidilfitri. Dan insya-Allah segala ucapan-ucapan akan dikeluarkan oleh semua pihak, masing-masing memohon ampun dan maaf. Itu merupakan satu sunnah dan memang dituntut di hari lebaran begitu kan, hari perayaan yang begitu, hari keceriaan, walaupun dalam suasana yang masih dikongkong oleh keadaan-keadaannya. Semalam saya, ataupun 2 hari lepas, saya ada menyebut tentang
bagus kalau sekiranya ditambah takbir pada hari raya itu dengan salawat, sebagaimana disebut di dalam fatwa banyak dalam kitab-kitab fiqh mazhab kita Syafi'i lah, fuqaha kita Syafi'iyah kita daripada kalangan mutaakhirin memfatwakan sunat ditambah dengan salawat setelah takbir itu. Contoh salawat yang biasa yang banyak yang tercatat di dalam kitab Tanwirul Qulub, saya bacakanlah. Mudah-mudahan kita boleh beramal, dan kalau tuan-tuan ada mempunyai kitab tersebut, masing-masing boleh buat semakanlah dalam bab sembahyang hari raya tu. Iaitu salawatnya berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala zurriyati sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Itu ditambah setelah kita membaca Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai habis tu tambah dengan selawat itu, sudahi dengan selawat. Dan setelah selesai selawat, Allahu akbar walillahil hamd. Lepas tu Allahu akbar, Allahu akbar. Itu amalan yang begitu bukan perkara pelik kan. Memang kalau dah ada maktub dalam kitab-kitab, dan para sesepuh kita, orang tua kita, tuan-tuan guru yang alim-alim ulama dulu pun beramal begitu. Setiap kali takbir hari raya, sama ada hari raya Aidil Fitri atau Aidil Adha, ditambahi dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbaik salawat itu, yang terbaiknya adalah yang ada contohnya di dalam, dan yang daripada riwayat para ulama. Kalau kitab-kitab mana pun tak apa kan. Okey. Kemudian sebelum saya terlupa, sedikit penjelasan, ada sikit pertanyaan lagi berkenaan dengan kalau sekiranya isi rumah tu tidak ada orang lelaki nak sembahyang hari raya, boleh je buat jemaah, boleh. Kemudian saya hari tu perempuan boleh tak? Saya kata boleh, tapi khutbah tu dengan mana ceramah lah, bukan khutbah hari raya, khutbah ceramah. Itu berdasarkan fatwa daripada Imam Birmawi. Syekh Birmawi memfatwakan, mengatakan boleh. Tapi sedapat-dapatnya carilah orang lelaki-lelaki untuk sebagai khatib membacakan khutbah kepada jemaah perempuan. Kalau tak ada sangat, perempuan sama perempuan pun buat tazkirah ke, buat wa'az. Dikatakan wa'az, nasihat. Cumanya kita ni tak boleh nak keras-keras sangat ustaz pun. Janganlah kata perempuan bila khutbah, bila dia baca khutbah sebagai bid'ah, sebagai haram, sebagai makruh. Tak boleh itu. Jadi ibarah-ibarah ulama tu kena halusi. Okey, kalau kata perempuan tu boleh mereka berwa'az, itu nas ya. Kalau ulama kata nas, wa'az boleh. Khutbah tiada, bukan kata tak boleh, tiada. Kerana la yang ada pada itu ataf kepada sunat. Ataf sunat. Dan kita faham segala syarat-syarat yang ada pada khutbah hari raya itu, dia tidak lazim. Dia faham baik ibarah tu. Jadi saya nak buat contoh satu masalah far'iyah. Kalau sekiranya satu jemaah perempuan, semua jemaah perempuan, ya, maka dia berwa'az sesama dia tu, mengadakan majlis nasihat, tazkirah sebagainya, tausiah ke, selepas melaksanakan sembahyang hari raya. Rumah tu ada 4 orang, semua makcik berlaku. Itu seorang makcik ni ustazah katakanlah, maka dia pun berwa'az, beri nasihat. Tapi dalam nasihat itu ada rukun khutbahnya dibaca. Kalau macam itu tak boleh juga. Boleh ke tak boleh?
Tu kena jawab sendiri lah, faham sendiri. Sebab tu ta'birul kalam ulama fuqaha ni dia dalam, kena kuat ilmu alat lah. Saya jumpa juga itu yang dalam i'ab tu, saya jumpa. Bukan tak i'ab tu kalam ashab. Ya, perlu diteliti semula. Maka memanglah bukan tidak harus, tidak ada khutbah Aidil Fitri atau Adha bagi jemaah perempuan. Macam itu je maksudnya. Bila kata tidak ada, tafsirlah. Okey. Nak cerita apa? Ini apa ni soalannya? Masya Allah. Arjuna Al-Kisah. Arjuna Al-Kisah. Khabar tu Arjuna ya. Syazwan Syamsul Qahar. Ya Tuan Syazwan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Tuan Syazwan. Amin. Allah yukrimukum wa iyyakum. Saya nak tanya 2 soalan. InsyaAllah kita sama-sama kongsi. Pertama, berkaitan hukum makan tupai yang dinyatakan haram oleh para ulama. Jadi apakah kaedah fiqh yang digunakan ulama itu? Apakah kaedah fiqh yang digunakan ulama itu atas isu ini? Okey, itu soalan pertama. Yang keduanya, ni soalan pertama ni menyangkut dengan status saya dalam Facebook lah tu. Tak apalah. Yang keduanya, bagaimanakah keadaan orang solat sunat secara live yang menjadi imam? Makmum pula lihat dalam Facebook live untuk mengikuti imam dalam, tak sah lah. Soalan kedua tu senang je, tak sah. Jangan melarat lah. Semua nak live sebab kacau bila. Tak sah, tak boleh. Dia salah satu daripada rukun qudwah yang 12 itu, iaitu ijtima'u ahadihima ataupun al-ijtima' atau ijtima'u ahadihima, bukan ahadihima, ijtima'uhuma. Mana kita tak belah kata ijtima'uhuma bimakanin wahidin, tempat yang satu. Bila kata makan ni, makanin wahidin, dia tak boleh lari lah tu, dia mesti kena bil fi'li lah. Tak boleh bil quwah, tak boleh bil fi'li, bil makna tak boleh. Mesti dengan hadir jisim jasad. Tak boleh live tak boleh ya, tak sah. Baik, soalan yang pertama tadi, apa kaedah dia? Kaedahnya seperti mana dalam kitab fiqh dalam bab makanan kan. Jadi haiwan-haiwan, penentuan hukum halal haiwan halal haram ni, kalau dalam Kifayatul Akhiyah contohnya lah, dia bagi garis kat situ yang mesti diguna pakai oleh para ulama Syafi'iyah mazhab kita. Pertama, berdasarkan nas Quran. Mana-mana yang disebut nasnya dalam Quran haram, haram lah ia. Yang mana halal, halal lah ia. Macam babi itu terang haramnya. Macam halal, macam ikan tu teranglah juga halalnya. Kalau dalam Quran, hadis semua ya, kan dalam hadis terang jelas lagi, ikan tu dalam hadis lagi jelas. Ikan tu halal. Okey. Tengok Quran, ada pula dalam hadis, ada tidak? Merujuk hadis. Cari dalam hadis. Kemudian selain daripada itu, makna-makna satu metod yang satu dobit yang telah dimaktubkan dalam kitab fiqh, antaranya yang mana dobit halal haram itu juga berdasarkan Quran hadis juga. Ijma' antaranya ialah seperti tiap-tiap perkara yang jikalau disunatkan bunuh maka hukumnya haram, seperti gagak tu sunat bunuh. Bunuh gagak tu sunat. Apa lagi binatang-binatang yang sunat bunuh, yang disuruh bunuh. Maka seperti tikus, dikatakan binatang fawasik, haiwan fawasik,
5 jenis binatang haiwan fawasik yang dalam hadis sahih riwayat Muslim daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi 5 jenis binatang fawasik itu disuruh bunuh. Kala kan, gagak, tikus, ular. Jadi maka setiap-tiap yang disuruh bunuh itu maka hukumnya haram dimakan. Kemudian kalau segini setiap haiwan yang diharamkan bunuh pula. Kalau sekali diharamkan bunuh, maka haram juga dimakan, tak halal makan, seperti semut kepala besar, apa lagi contohnya kan. Yang suruh bunuh tadi contoh cicak kan. Cicak. Okey, suruh bunuh dan sunat bunuh hukumnya haram. Tak boleh makan. Kemudian kalau cara yang metod yang ketiga itu tidak tak dapat, perlu kepada ijtihadi. Yang ijtihad ni kena periksa. Bila kata periksa ni kena buat saya makan istiqra' dia tu berdasarkan sifat-sifat persamaan yang dibandingkan daripada satu haiwan kepada satu haiwan. Dan sebelum tu ada satu metod lagi, iaitu kembali kepada nafsu orang Arab. Nafsu orang Arab, tapi maksud nafsu orang Arab itu ialah orang-orang Arab yang Quraisy sahaja. Itu satu dobit juga untuk menentukan halal dan haram. Dan dobit itu sebenarnya sudah kalau ada ke tak ada pun sebenarnya sudah wujud dalam kitab fiqh mazhab-mazhab atas kajian ulama mereka lah. Kalau Syafi'i cara kita dah ada lah tu. Kalau tak ada sangat binatang tu, contoh binatang yang ada di benua Arab dengan benua lain, dia satu tempat tu dia beza. Bila kata beza tu perlu kepada ijtihadi berdasarkan kepada kaedah-kaedah metode qiyas, kepada asbah wa nadhair dan sebagainya. Iaitu perlu kepada penelitian yang sedetail-detailnya. Jadi kerana bab halal haram makan ni, halal haram makan ni dia bab ihtiyat, cermat. Bab cermat termasuk dalam bab cermat. Sebab tu kalau dalam kita fiqh lah, mazhab kita lah, sama ada apa kitab-kitab Jawi ke, kitab fiqh Arab ke, cuba perhati tengok cerita bab halal makan ni dia letak dalam rubuk yang mana. Bukan dalam rubuk ibadat, bukan. Bukulah kitab mana pun. Paling ringkas kita kata syarah-syarah bagi ghayah wal ikhtisar, iaitu kitab ghayah wa taqrib, di mana diletakkan bab atau maudhu' perbahasan bincangan tentang halal haram haiwan-haiwan. Tak dalam belakang. Ini kena cermat, ihtiyat. Contoh-contoh masalah-masalah hukum hakam. Kalau syubhat dalam masalah sembelih dan sebagainya, dia dihukumkan haram. Kalau syubhat, dia tak boleh haram. Tak boleh. Dia tak boleh bersyarikah dalam sembelih, tak ada kongsi. Itu menunjukkan cermat. Contoh-contoh masalah furuk dalam masalah halal haram daging. Pergi kepada satu kampung Korea. Dalam fatwa Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, contoh kan. Kita pergi masuk dalam satu kawasan kampung, perkampungan, walaupun perkampungan muslimin, kemudian kita jumpa seketul daging, kampung Islam, seketul daging kambing ada tersimpan, terletak di meja, contohnya lah. Ini kita nak hukum daging itu boleh halal atau tidak. Masalah ambil harta orang tu soalan kedua. Daging tu hukum halal makan ke tidak? Barang tu kata barang kan. Kalau macam ayam kambing, selain daripada kambing, kalau pisang, memang pisang tu halal makan dah. Ain dia halal makan, cuma curi tu halal lain. Okey, daging tu nak hukum daging halal ke daging haram? Daging sembelih ke tak daging sembelih? Kena periksa kampung tu ada tak orang kafir dalam kampung tu. Kalau ada seorang orang kafir, daging tu tak boleh makan, haram. Tak boleh. Tak boleh nak husnuzan, tak boleh. Kita cermat. Ini contoh ya Tuan Syazwan, saya beritahu contoh. Sebab tu dalam masalah hukum hakam halal haram binatang ni di alam Melayu kita ni, ulama-ulama kita begitu cermat. Syekh Dr. Fatani, Syekh Ahmad Fatani,
Syekh Arsyad Al-Banjari dan murid-murid beliau dan ulama-ulama daripada Aceh. Jadi mereka itu mengkaji seteliti-telitinya baru nak dihukumkan binatang tu halal ke haram ke. Begitu. Boleh saya. Jadi kalau nak bincang lagi, insya-Allah kita mengadakan satu sesi pertemuan yang lain lah, insya-Allah Jadi ada kawan-kawan kita kalau tak setuju soalan lain lah. Tak apalah tak setuju kata tupai tu haram. Tapi kita orang Melayu majoriti ikut Cik Daud dia. Kan ikut apa? Tu kita lama-lama kata haram, tak nak makan tupai dia. Tengoklah hidung kita tu hidung pelepah kelapa ke hidung orang belah sana. Kalau hidung kita tinggi tak tahulah. Kalau hidung kita super je Melayu kan, kena buat semakan balik lah. Saya nasihatkan semak semula lah. Cari orang-orang yang berkeahlian untuk dalam bidang fiqah mazhab kita Syafi'iyah ni, adakan perbincangan dengan detail. Okey, baik, insya-Allah. Muhammad Naqiyuddin Fazril Desam oleh Ustaz. Apa khabar Ustaz Fazril? Masya-Allah, kaifa halukum ya Ustaz? Masya-Allah. Abdul Hadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Moga-moga tahun ini mendapat barakah, amin. Barakallahu lakum. Mohon Ustaz doa kami, Allah. Allahumma akrimna bittaqwa wa jammilna bil afiyah wa ja'alana wa iyyakum minas su'ada. Amin ya rabbal alamin. Mesti takbir macam tu Ustaz, masya-Allah. Mufakat kita Ustaz. Mesti itu berpakat, insya-Allah. Selawatlah. Ini ditahqiqkan salah seorang ustaz kita, Fazril Disam, adalah lepasan daripada Syubra bahagian Quran dan qiraah. Beliau insya-Allah sahabat nama saya. Okey, mesti takbir pun macam itu. Yalah, kalau kitab Tanwirul Qulub itu pengarangnya memang salah seorang faqihun lagi sufi di Mesir di zaman itulah, zaman beliau itu. Ibrahim. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Muhammad Ibrahim, mohon pencerahan tentang amalan qada sembahyang solat 5 waktu pada hari akhir Jumaat hari inilah Ramadan bersamaan boleh menampung dengan 70 tahun solat fardu. Ini saya kira isu ni, cerita ni sudah berkisar hampir 4-5 tahun ya, daripada 4-5 tahun yang lepas. Jadi kalau sekadar nak bincangkan di sudut hadis-hadis ini tu, boleh tengoklah dalam artikel yang ditulis oleh Ustaz Khafiz Soroni ya, salah seorang kita kata yang bintang ni sedang naik lah sekarang ni. Jadi yang mahir dalam bidang hadis. Cuma saya kata boleh kata beginilah Ustaz Ibrahim ya. Oleh kerana amalan itu merupakan amalan sebahagian pada para sulaha orang salih di Hadramaut, dan mereka yang beramal tu pada kalangan ulama juga. Jadi kalau kita nak ikut, tak ada masalah pun. Berdasarkan kepada kaedah-kaedah mazhab, semua perkara tu termasuk juga di dalam makna sembahyang hajat, masuk belaka lah. Contoh-contoh jenis sembahyang begitu, walaupun disebutnya begini niatnya macam itu, tapi maknanya semua dalam makna sembahyang hajat juga, sembahyang sunat mutlak dan sebagainya. Makna itu je. Dan banyak wujud dalam kitab-kitab tasawuf. Kalau kita tengok dalam kitab karangan yang dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani kan, Ghaniyatul Talib kan, di Daril Akhirah, dalam tu banyak contoh-contoh semayang yang memang kita tak dengar pun dalam kitab fiqh pun tak disebut. Tapi kita kira itu jenis semayang yang di sudut maknanya itu tak bercanggah dengan kaedah-kaedah mazhab kita, tak bercanggah. Cuma jangan dianggap itu satu semayang yang betul-betul diwariskan daripada Nabi SAW. Sudahlah. Okey. Kita minta hajat dengan Tuhan. Minta Tuhan kabulkan permohonan kita, mudah-mudahan
dikafarahkan semua semayang-semayang yang telah kita tinggal. Apa salahnya? Tak ada apa disuruh mana tu. Boleh? Boleh, insyaAllah Muhammad Ibrahim. Okey, barang siapa melakukan qada fardu. Oh, yang ni. Iyalah. Di akhir Jumaat bulan Ramadan, maka dapat menambal cacatnya solat sepanjang umurnya sampai 70 tahun. Mudah-mudahan sebab yang disebutkan dalam fatwa Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf, saya dah sebut dah tadi, dalam kitabnya Tuhfatul Ashraf. Tuhfatul Ashraf ni kitab para habib kita lah, yang mana asas akidah mereka itu Asy'ariyah, Asy'ari apa semua, dan fiqh mereka itu banyak boleh dikatakan adalah fiqh Syafi'iyah itulah. Dan kita telah maklum ramai di kalangan fuqaha Syafi'iyah ini adalah terdiri daripada kalangan golongan-golongan Hadrami, orang Hadramaut sana. Jadi mereka begitu teliti. Jadi sekadar kita nak beramal dan menganggap perkara itu tergolong dalam jenis sembahyang, mungkin sembahyang hajat dan jenis sembahyang mutlak, tak ada masalah pun, boleh je. Okey, Muhammad Ibrahim. Tapi kalau kita anggap itu memang ada riwayatnya memang daripada Nabi, memang itu yang dipertikaikan sanad hadisnya. Sanad hadis itulah pertikaikan. Kalau orang nak bising kan sunnah hadis je. Tapi kalau orang nak berlebih, dia fire, dia tembak sanad hadis tu sampai dengan ain sembahyang tu sendiri pun dia tabdikkan, dia larang dan sebagainya, itu saya kira itu tak patutlah berlaku gitu. Tak patut berlaku gitulah, insya-Allah. Okey, Fazrul Desa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Hanafiyah, ya okey. Apa khabar Tuan Abu? Nur Azia Karim Majid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya sedikit, maaf kalau soalan ini kurang adab. Tak apalah, sama-sama kita belajar. Dalam Facebook Ustaz Wahabi kata tak batal kalau onani. Onani itu apa hukumnya Ustaz? Onani itu haram. Onani itu haram lah. Onani itu mengeluarkan air mani dengan tangan. Itu onani. Istimna' kalau dalam bahasa Arab disebut istimna'. Onani ni saya kira mungkin nak kata bahasa Melayu pun bukan, dia asal mungkin daripada tak tahulah, daripada Greek ke, daripada Sanskrit ke. Itu onani. Okey. Hukumnya haram. Dalam Facebook Ustaz Wahabi, Ustaz Wahabi kan Ustaz saya. Tak Ustaz Wahabi lah, dia lah. Ustaz Wahabi itu dia biasalah metod dia orang macam itu. Cuma saya nak ingatkanlah, dia selalu juga jual nama Imam Ahmad dan jual nama Imam Nawawi yang menukilkan dalam kitab Majmu' keharusan onani. Apa kalau sekadar darurat masyarakat sebagainya, tak betul. Tapi saya kira perbincangan tentang itu tidak disebut oleh Imam Nawawi rasanya. Memang itu wujud di dalam majmu' yang part yang ketiga, bahagian yang ketiga, yang ditulis oleh salah seorang daripada ulama Al-Azhar, ulama Mesir yang mutaakhirin. Sebab pengarang kitab majmu' itu sebenarnya 3 orang. Sebahagian besarnya dikarang oleh Imam Nawawi, khasnya dalam rumah ibadat lah, sampai dalam bab sikit, bab muamalat sikit. Kemudian disambung oleh Imam Subki. Imam Subki pun tak habis, wafat. Panjang majmuk tu kan, wafat kan, banyak sangat wafat, tak sempat dihabiskan wafat. Dan disambung oleh ulama Al-Azhar sampai khatam lah. Itu dibincang oleh orang-orang kemudian. Jadi kalau nak disebahkan sangat kepada Imam Nawawi, minta maaf lah. Kalau bab unani ni nisbah kepada Imam Nawawi, minta maaf. Tahulah, saya pun baca pun sampai sakit mata nak majmuk tu dulu. Jadi
Kalau ada terjumpa, tolong tunjuk saya lah. Yang saya tahu memang tak ada pun. Tak kisahlah tu ada tak ada tu kan. Tapi maksudnya mereka memang selalu cuba untuk mengetengahkan tokoh-tokoh yang jadi sandaran kita. Tujuannya untuk mengelirukan kita lah. Kalau mereka nak beramal, terpulang mereka lah beramal. Jangan mereka jual kepada orang-orang kita, mazhab kita kan. Okay, terima kasih. Terima kasih Syazwan Syamsul. Sama-sama. Wan Nur Amar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan Nur. Mazhar Akmar. Madah Pujangga. Masya Allah. Tuan Madah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah sahih Rasulullah tidak buncit dan tidak berketul-ketul? Dan adakah sebelum Nabi dan sahabat berperang, beliau bersukan dan bersenam terlebih dahulu? Padahal tidak wujud riwayat ilmu pertahan diri dalam hadis. Dalam makna hadis mungkinlah, iaitu perang-perang, berperang semua tu kan. Ada sebahagiannya itu berpedang, berkuda, berlari, memanah semua tu kan ilmu perang kan. Jadi ilmu pertahanan tu kan, betul, ilmu pertahanan diri tu ada makna situ, ada makna dia. Tapi kalau kita nak kata ilmu silat, ilmu bersukan tu betul adalah hadis, tak boleh lah, tak sesuai. Jadi makna-makna hadis tu dipahami, maka orang ambil, jadikan ini sebagai satu ingatan di situ yang Nabi SAW juga ada aktiviti tubuh badan beliau, juga diajar pada sahabat-sahabat. Ini masalah perut Nabi tak buncit ni saya tak pernah jumpa pun, dah berketul-ketul. Tapi memang ada adalah hadis-hadis yang mengatakan makna hadis itu jadi mencela buncit, gemuk dan buncit. Tapi hadis itu sayangnya taraf hadis itu dhaif. Boleh kita bahasamakan dalam syarah bagi Ihya Ulumuddin, contohnya dalam Ittihaf Sadatul Muttaqin. Kalau sekiranya hadis yang mencela buncit, gemuk badan itu sahih ataupun tawatur mutawatir, ni saya malanglah kalangan para sahabat yang di akhir-akhir umur mereka itu badan berisi. Contohnya Sadatina Aisyah sendiri berisi badan baginda beliau di akhir umurnya panjang 80 tahun. Begitu juga Sayyidina, katanya Sayyidina Muawiyah pun berisi badan dia. Begitunya katanya Sayyidina Ali, wallahu alam. Boleh kita sama-sama buat saya makan dalam cerita itu dalam Ittihaf Sadatul Muttaqin. Jadi tidak mutlak orang yang berbadan berisi ini sebagai satu orang yang dicela. Tak boleh kita anggap begitu. Masalah kurus ke tak kurus ni, kalau orang tu badan dia kurus, dia slim elok, dia jaga kesihatan, mungkin dia pada adatnya panjang umur. Kalau tak jaga kesihatan begitu, pada adatnya kuranglah sikit umurnya tu, pendek sikit, itu je lah. Ada pencelaan ataupun pujian itu tidak mutlak juga. Kadang-kadang orang yang kurus dering itu pun dicela juga sebab tak menjaga kesihatan di sudut lain. Ada perkara-perkara yang dia buat yang dicela. Jadi pertimbangan tu kena dipertimbangkan. Kalau nak kembali kepada rujukan asal, tak boleh kira sangat lah. Boleh faham maksud saya? Okey. Jadi kata bersukan ni dengan makna menjaga kesihatan, tak apalah. Muhammad Fauzi, Masya Allah. Pukul apa dah sekarang? Memang orang Islam disuruh menjaga kesihatan dan mesti berusaha untuk memperkuatkan tubuh badan. Itu memang satu di antara tradisi yang diwarisi daripada orang Islam di zaman tamadun, zaman dulu kan. Kita tengok contohnya orang Turki. Mereka kuat, bangsa yang kuat, dan mereka juga kuat berperang, exercise mereka kuat, gerak hidup mereka itu penuh dengan bentuk-bentuk kesihatan yang menjurus kepada kesihatan.
Madah Penjaga, saya tak tahu nak tengok siapa Madah Penjaga ni. Nanti saya tengok. Okey. Sekarang pun sudah hampir pukul 3, saya pun nak berhenti lah. Kalau ada seminit dua lagi, ada apa-apa juga perkongsian, soalan-soalan yang patut kita sama-sama kongsikan. Jadi status saya dalam Facebook tu, eloklah kalau boleh sebar-sebarkan lagi. Mudah-mudahan jadi buah fikiran para muslimin di seluruh Nusantara ni, masing-masing buat sebarkan semula. Di mana Sabah hanya kerana apa ulama dulu mengharamkan perkara tu. Tenggilingnya dengan apa lagi? Tupai. Kan? Dengan bewak pasirnya. Dan bewak pun bewak juga. Dop pun dop. Kenapa bewak yang ada di sini tak boleh dianggap seperti dop? Kenapa? Buayanya sebagainya. Okey. Salman Al-Farisi, masya-Allah, Ustaz, apa khabar Ustaz Salman daripada Dungun? Berapa sekarang? Jadi mengambil masa Karim Majid. Terima kasih sama-sama Tuan Karim. InsyaAllah. Saya mengambil masa yang sedikit ini sebelum kita mengakhiri. Kalau ada apa juga soalan, kalau timbul lagi saya jawab je lah. Kita sambung sikit. Jadi mengambil masa sikit kelapangan ini untuk mengucapkan, walaupun tak hari raya lagi, selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Lagi waja'alani wa iyyakum minal a'idina wal faizina kullu 'amin wa antum bi khair. InsyaAllah kita sama-sama merayakan Aidilfitri ini walaupun dalam keadaan terkawal begini kan. Jadi jangan kita bersedih, kita bergembiralah, seronok hari rahmat, dan berdoa bersungguh-sungguh mudah-mudahan diangkatkan percubaan balak masalah COVID-19 ni, kerana menyusahkan kita dan menyusahkan satu alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatlah segera yang mungkin. Saya pun minta maaf kalau sekiranya ada salah silap bagi diri saya dan keluarga saya semua, kepada tuan-tuan semua. Okey. Ada lagi ya, Madah Penjaga. Di Kedah dah ada makan tupai. Lagi? Dah ada makan tupai. Siap buat kenduri Ustaz. La ilaha illallah. Dulu tak ada kan Kedah? Yang saya dengar di Kelantan. Kedah ada ya. Jangan pula dia panggil kita pergi makan kenduri rumah dia. Kenduri kahwin pun dihidang kita tupai nyanya kita. Dia anggap perkara tu halal tu dia tanggungjawab lah. Kita menganggap perkara tu haram. Tidak halal dia nyaya kita lah. Okey. Jadi kita kena berusaha lebih lah Tuan Madah Penjaga. Berusaha lebih memberi penerangan, penjelasan kepada sahabat-sahabat kita perihal haiwan-haiwan yang diharamkan itu sebenarnya berdalil yang kukuh, yang mantap, telah diistimbatkan oleh para ulama kita yang zaman dulu, yang mereka memang keilmuan mereka tidak dipertikaikan kebolehan mereka dalam mengistimbatkan hukum. Jadi kita kena percaya mereka lah. Okey, kita kena bagi penerangan dan penjelasan. InsyaAllah Madah Penjaga, insyaAllah dia akan beransur-ansur pulih lah. Zahari Effendi, selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat kembali. Kullu amin wa antum bi khairin Zahari. Okey. Taqabbalallahu minni wa minkum. Hafizun Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Hafiz. Pasal tupai itu dalam kitab Sabilan ada, dalam bab Zabaih ya. Mungkinlah boleh cari situ, ada. Dia ada satu bab khas, bab halal haram tu. Dan tentang kalung haram, macam-macam tu. Dan kalau nak tahqiq lagi Ustaz Hafizuddin,
Ustaz Hafizuddin tulis, catat semula, kutip semua nama-nama haiwan yang halal haram dalam fatwa Syekh Arsyad Banjar dalam kitab Sabilal tu. Kemudian sama-sama cari mana lah, pergi jumpa orang alim, orang Banjar, kalimah tu apa maksud dan binatang-binatang tempat dia Banjar, dia alam Melayu lebih kurang je, kita sama je, cuma nama mungkin lain sikit lah, nama lain tapi bukan je, sama je. Okey, lepas tu Ana nak buat saya makan. Buat saya makan Ustaz. Dan kongsikan dengan anak semua ya. Anak pula juga. Cari ulama-ulama Banjar yang boleh berbahasa Banjar, yang bahasa Banjar zaman dulu 200 tahun dulu. Sebab sebelum Sabilal Muhtadin tu dah 200 tahun. Kalau belah Fatani ada lagi orang yang pakai bahasa tu, kita boleh senang kan cari. Banyak. Dan senarai dalam Sabilal Muhtadin saya rasa lebih banyak senarai. Kalau kita Syekh Daud ni mungkin boleh ditengok dalam Bahrul Wafi, itu kitab beliau kan. Bahrul Wafi, ada lagi kitab Fathul apa satu lagi tu. Nama kitab karangan Syekh Daud. Senarai binatang-binatang atau makanan-makanan yang halal dan makanan yang haram. Okey, Aliman Ali, terima kasih Ustaz. Terima sama-sama Aliman. Masya-Allah Syafi'i Fani Ustaz, Labuan apa khabar? Masya-Allah Ustaz. Okey. Jadi kaedah metod yang saya sebut tadi tu itu ringkas sangat. Ustaz Hafizuddin mungkin kalau ada kitab Jawi boleh tengok di dalam kitab Kifayatul Muhtadi, Syarah Sulam Muhtadi ada cara-cara atau metod untuk menilai atau mencari hukum apa binatang ni halal haram, mesti ada. Tapi kalau nak sedap lagi tengok Kifayatul Akhiyar, mana Kifayatul Akhiyar tu situ. Mungkin dalam Sabilal Muhtadin pun Tuan Syekh Arsyad Banjar ada juga disebut situ kaedah-kaedah metod untuk menghukum haiwan halal haram tu. Cuma mungkin cara tafsir atau jumli, itu je lah. Okey, Tuan Karim. Maaf Ustaz terkait soalan tadi ya, tak apa. Orang ni siang hari batal puasa, Ustaz. Batal. Sebab saya confuse keterangan Ustaz Wahabi. Jangan confuse Ustaz. Jangan confuse Tuan Karim. Membatalkan. Keluar air mani. Bila keluar air mani, onani itu mungkin perbuatan itu sendiri. Perbuatan itu. Kalau tidak keluar air mani, tak batal ke lah. Tapi kalau sekiranya sampai terkeluar air mani, batal lah puasa. Batal. Baik, okey. Kalau ada masa, insyaAllah besok hari terakhir, saya cubalah untuk live. Kalau tak boleh siang pun malam ya. Malam Aidilfitri mungkin ada lagi beberapa perkara yang sebelum kita mengakhiri Ramadan tahun ini, mungkin ada juga masalah-masalah yang boleh kita tambahi, kita bincangkan bersama berkenaan dengan ibadat di besok harinya, atau apa juga perkara yang terkait kemuskilan yang tersangkut yang tak sempat untuk ditanya, ataupun saya pun tak sempat nak jawab, ataupun maklumat tak cukup. InsyaAllah tengok masa besok. Baik, Hafizuddin. Okey, Ustaz. Masya-Allah. Ustaz, selamat Hari Raya Syekhi, Ustazi, Syekh Abdul Raw dan semua ashab wa ahbab. Kullu aam wa antum bi khair wa antum wa iyyakum. Taqabbalallahu minna wa minkum wa antum. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mali. وجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم أكرمنا بالتقوى وسلم إيماننا وسلم أجسادنا وسلم أحبابنا ونور قلوبنا wa ilal khairi qarribna wa ilal syarri jannibna.
Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. InsyaAllah berjumpa lagi ya. InsyaAllah besok. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.